Kamu tahu, tidak semua orang harus menjadi faqih untuk membawanya ke jannah. Anda tidak perlu menjadi alim untuk masuk ke syurga. Ia tidak wajib. Ia tak perlu untuk anda ke sana. Din itu sederhana, ia mudah. Ia dirancang untuk menjadi sederhana. Ia direka untuk menjadi sederhana. Ini adalah sangat mudah. Dan bukannya saya bagi tahu anda jangan pergi mencari ilmu. Ini bukan apa yang saya maksudkan. Saya mengatakan bahawa saya cuba menerangkan kepada anda bagaimana semua orang boleh melakukannya. Semua orang boleh buat. Ketika dalam kehidupan seharian anda, perkara yang anda buat, perkara yang anda makan, sukan yang mungkin anda main, di dalam hari-hari anda, hobi ke apa saja ke, segalanya di dunia ini halal. Melainkan anda dapat jumpa beberapa bukti dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW bahawa ia adalah haram. Sekiranya anda tidak dapat, maka secara default ia dibenarkan. Begitu mudahnya hidup anda. Saya mempunyai saudara yang memberi komen pada saya. Saya ini sebenarnya suka main basketball. Saya pemain basketball. Sepanjang hidup saya bermain basketball di Minnesota. Dan ya betul, memang saya pandai bermain basketball. Tetapi saudara saya yang bagi tahu saya ni, basketball adalah haram. Ia dicipta oleh orang bukan Islam dan anda sedang meniru orang kafir. Allahumma sta'an ya akhi. Sekiranya anda dapat jumpa beberapa ayat dalam Al-Quran di mana Allah mengatakan bahawa ini adalah haram, atau Nabi SAW bersabda bola keranjang itu haram, atau sebarang versi daripadanya, maka saya akan berhenti bermain. Dan sehingga saat itu, barakallahu fikum. Semoga Allah memberi ganjaran kepada anda. Anda tidak perlu bermain, tapi saya akan bermain juga. Semudah itu. Mengenai apa yang anda makan, semuanya halal. Melainkan anda dapat membuktikan bahawa ia haram. Maksud saya sebahagian daripada kita keterlaluan. Ya, anda harus sangat berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam perut ini. Tetapi kadang-kadang ia sangat keterlaluan dan berada di luar batasan. Saya nampak orang Islam pergi ke pasar raya, Tesco atau apa saja yang anda boleh namakan, dan apa yang sepatutnya mengambil manusia normal 15 minit untuk membeli belah, tapi ini memakan masa selama 3 jam. Kenapa? Kerana mereka ini mesti membaca setiap kandungan bahan di belakang setiap produk dan Google dan cari dari apakah sebatian kimia ini dibuat dan diekstrak dengan. Awak sedang buat apa ni? Anda menjadikan agama ini lebih suka untuk diri anda daripada apa yang sepatutnya. Oh, ini ada pewarna di dalamnya yang diekstrapolasikan dan dirumuskan dari proses ini yang merupakan aki-aki Allahumma sta'an. Anda ni sedang menyusahkan diri sendiri. Jangan sekali-kali membawa saya membeli barang runcit dengan kamu lagi. Sekiranya saya baca kat belakang dan ia tidak mengandungi produk babi, alkohol, perkara yang jelasnya haram, tidak dibenarkan, atau bahawa saya telah jumpa atau diberitahu bahawa ia sama sekali haram atau tidak dibenarkan, baru ada bukti. Kalau tak ada bukti, maka ia dibenarkan. Tak mengapa, relax, bertenang. Sekiranya seorang Muslim datang kepada anda dan menawarkan daging sedikit, menegaskan untuk anda makan, apa yang awak akan buat? Anda akan banyak tanya ke? Dari mana kamu dapat daging ni? Apa nama tukang sembelih daging tu? Siapa nama bapa dia? Dia berasal dari kampung mana? Maksud saya telah melihat saudara-saudara melakukan ini. Di sini anda di UK, maju sikit kerana ada mempunyai semua jawatan kuasa yang mengesahkan status daging. Di Amerika pula, kita tidak mempunyai kemewahan ini. Saya pernah melihat saudara-saudara pergi ke kedai pizza atau apa saja yang mempunyai tanda halal dan dia di belakang, di dapur, menyoal siasat lelaki itu mengenai daging. Soal siasat penuh mengalahkan MI5 diberikan kepadanya. Dan saya cakap, akhi, tenang. Tanda itu mengatakan halal. Itu saja yang perlu anda ketahui. Makanlah. Adakah saya mempunyai contoh untuk ini? Sudah tentunya. Ada beberapa orang Islam yang baru yang membawa makanan kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam baru. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah kita makan ini? Mungkin mereka tidak tahu peraturan penyembelihan. Nabi SAW berkata, katakanlah bismillah dan makanlah. Ini adalah orang Islam. Mereka adalah orang Islam. Mereka memberikannya kepada kita. Itu halal. Kita tidak melakukan perkara seperti ini. Kita tidak perlu pergi sejauh itu. Relax saja. Hidup ini senang. Nikmatilah. Allah telah memberitahu kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan aku kebaikan di dunia ini. Anda dibenarkan relax. Tenangkan diri. Turunkan level tu sikit. Jadi hidup anda mudah. Semuanya halal melainkan jika anda dapat membuktikan ia tidak. Tetapi apabila berkaitan dengan agama anda, din anda, mengenai bagaimana anda menyembah Allah dan mendekatkan diri anda dengan dia dan menunaikan kewajipannya, maka semuanya haram. Semuanya 100% tidak dibenarkan, haram.
melainkan anda dapat membuktikan dari Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW bahawa itu halal. Tetapi jika anda tidak dapat membuktikannya, itu tidak dibenarkan. Itu bermaksud jika anda melakukan apa-apa dalam agama anda, orang muda, anda perlu tahu mengapa anda melakukannya dan lebih baik anda membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya, atau para sahabat melihat beliau melakukannya, atau para sahabat melakukannya juga, atau Allah berfirman anda boleh melakukannya. Kerana jika tidak, jangan lakukannya. Dan sebagai orang dewasa, kita perlu mengajar anak-anak kita mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Jangan hanya mengajar mereka solat, ajar mereka mengapa mereka solat dengan cara yang tertentu. Sekiranya anda menyuruh mereka solat dengan cara tertentu, beritahu mereka dan tunjukkan kepada mereka bahawa inilah cara Nabi Muhammad SAW melakukannya. Sayangnya, jawapan kita untuk anak-anak kita seringkali berbunyi seperti sebab aku kata macam tu, dan itu akan mematahkan mental anak-anak anda untuk menerima buta-buta apa saja pun dan tidak akan betul-betul mempersoalkan sesuatu perkara atau tidak betul-betul mencarikan jawapan sesuatu perkara. Jangan macam itu. Sekiranya anak-anak saya bertanya kepada saya, dan diorang ni selalu banyak bertanya kepada saya akan memberitahu mereka sepanjang masa makan dengan tangan kanan. Anda tahu berapa kali sebagai ibu bapa kita mesti membuat anak-anak kita melakukan itu? Makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan sebelah kiri. Kenapa? Kenapa? Kan? Kerana itulah perkataan pertama anak-anak kita yang paling sering mereka gunakan. Bahkan bukan sahaja perkataan pertama mereka, tetapi yang anda akan dapati paling kerap mereka gunakan pada usia awal mereka. Kenapa? 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 Semuanya kenapa. Dan saya jelaskan kepada anak-anak saya itu kerana Nabi Muhammad SAW bersabda, Kul biyaminik. Dia berkata, makan dengan tangan kanan. Sebab itulah kita makan dengan tangan kanan kita. Dan saya menceritakan juga kisah tentang lelaki itu yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW dengan sombong kerana dia tidak mahu diperbetulkan. Dia berkata, aku tidak boleh makan dengan tangan kanan aku. Dan Nabi berkata, semoga kamu tidak pernah dapat melakukannya. Dan Allah membekukan tangannya, jadi dia tidak boleh menyuap makanan lagi ke mulutnya. Dia jadi lumpuh. Sebab itu kita makan dengan tangan kanan. Dan lepas tu, anak-anak saya tak pernah bertanya lagi. Diorang berhenti bertanya. Jadi inilah agama kita. Ia seperti ini. Ia sempurna, ia cantik.